gender. From what I learned from school, we need to have a distancing or space between girl and a boy in preserving the aura. Lelaki perempuan buat seks lah. Perempuan buat benda tak elok, dah buat anak, tapi buat macam dosa. Kalau halalkan dulu, kahwin dulu. The way to increase the number of humans in this world with family bonding and love. Kenaan persetujuan mengkaitkan hubungan bahagian sulit. Sexual education teaches the instruction of issues relating to human sexuality. Sexual education is education relating to human sexuality, such as age of consent, sexual reproduction, sexual anatomy of a human, and others. Sex education helps us to make healthy decisions about sex. Besides that, it also teaches us about values and beliefs. For example, it teaches us about healthy and unhealthy relationships. It's from my understanding, like understanding the pitfalls of, of what happens if you have sexual intercourse with the opposite gender, or just in general, what kind of sexually transmitted diseases that you could get if you have unprotected sexual intercourse, and also, what people are taught to use protection, etc., like condoms, etc. Bila lelaki balik lah. So I think based on my experience and also based on my observation, it is crucial to start this sexual education towards the kids as early as 4 years old. Okay? Sex education should be taught as early as possible. So in my opinion, basic sex education should be taught in primary school itself. Yeah, I mean, like high school is good. I mean, if I'm honest with you, in year 9, I think it's good. I think year 7 and year 8 you're still too young for people to understand. I think year 9's a good time. I also think you should teach and discourage children from doing it at a young age unless it's with someone that they love. But that's just my opinion. Well, to be frankly speaking, it should implement since the pioneer in the school, I mean in the kindergartens in your child's care, because it can really try to imprint the students that the important or private parts of privacy being gender-based and also sexuality. You may think I'm very old-fashioned guy actually. I don't think children should get sexual education in the institution. I believe actually every child should begin their sexuality journey from home since they are young. I believe that it is the responsibility of the parents and the caretaker actually to educate the child regarding this matter. It should be as early as possible, as soon as the kids, the baby can understand. Okay, the parents should start to teach gradually to the kids. Apa yang jadi, sebenarnya saya bekerja di saya orang Negeri Sembilan. Saya bekerja di area Negeri Sembilan, kerja kilang. Saya kenalnya dekat situ lah, saya tempat kerja. Sebelum ni pernah tapi tak pregnant. Hujung tahun umur 15 tak silap. Kena dalam handphone. Saya kena sehari 19 waktu tu.
dia orang sama daerah, sama tempat. Time tu saya baru putus cinta. Lepas tu saya pun tak ada fikir apa, saya terima dia. Lepas tu baru sehari kenal, besoknya dah jumpa. Situ dia ajak saya pergi rumah, dia beli makanan semua, ajak pergi rumah dia. Tapi saya cuba juga melawan, tapi dia sebab saya kan dah ada kat rumah dia, dia tak boleh nak buat apa. Sebab kalau saya keluar pun tu rumah dia, saya tak tahu jalan nak balik macam mana. Macam tu. Yang ada seorang ni saya pernah, dia orang dah tahu start situ. Dia orang pun ada nasihat saya, tapi saya masih juga tak dengar. Saya memang jenis susah nak dengar cakap mak ayah. Masa saya kecil, saya duduk dengan mak ayah saya. Masa saya umur 5 tahun, saya duduk dengan atuk nenek dekat kampung. 5 tahun sampai umur 12 tahun, saya duduk sana. Lepas tu bila form 1, saya duduk dengan mak ayah saya. Diorang tak ada pusat solat, diorang tak ada abaikan saya juga. Tapi saya memang jenis yang degil, keras kepala, tak dengar cakap mak ayah. Saya jenis yang memberontak. Saya macam tak suka diri di kongkong, macam tu. So, saya tahu saya mengandung tahun lepas, 20. Bila tu dah nak sebulan lebih, dekat 2 bulan. Lepas tu mula saya tak syak apa-apa sebab sebelum ni saya pernah tak datang period. Saya fikir jadi macam tu lah. Rupanya ada perbezaan. Saya kurang selera makan, saya tak nak makan ibu saya masak, saya makan kat luar. Lepas tu saya perasan dekat situ. Lepas tu ada seorang kakak ni, satu tempat kerja, dia kira tolong lah, dia belikan pregnancy test. Lepas tu saya suruh saya check. Lepas tu check double line. Lepas tu rupanya kat situ saya tahu saya mengandung. Sebab saya pregnant tu, saya masih kerja kat situ, jadi dia tahu. Mula-mula dia suruh gugur, tapi saya cakap saya tak nak gugur. Saya cakap sebab budak ni tak salah, saya cakap macam tu. Lepas tu saya buat keputusan nak beritahu ibu dan ayah saya. Tapi saya beritahu ibu saya dulu, sebab saya tak berani nak beritahu ayah saya. So dari ibu saya sedih, kecewa. Lepas tu beberapa hari lepas tu baru beritahu ayah saya. Ayah saya kecewa jugalah, nak marah pun tak boleh, dah jadi. Lepas tu ibu saya, diorang tak disuruh gugurkan ke apa sebab diorang kata anak ni tak salah. Lepas tu ibu saya suruh masukkan saya dekat tempat perlindungan, cari tempat yang untuk saya buat sementara saya mengandung tu, cari tempat. Lepas tu ibu saya cari dalam Google, dapat tempat ni dari Wardah. Jadi kat situlah saya masuk sini. Kalau putar balik masa, saya harap saya takkan buat benda ni semua. Saya tak nak pun buat. Sebab saya tahu kalau buat akan membagi impak yang besar dalam hidup saya, dekat keluarga saya. Kira malukan diri sendiri, malukan mak ayah. Itu harapan saya lah kalau saya dapat putar balik masa. Saya nak dengar cakap mak ayah saya. Apa yang diorang suruh, saya buat je. Pada mulanya time tu umur saya 19 tahun, hujung tahun lah, nak masuk ke 20 tahun. Saya kenal dengan bukan first saya ni daripada kawan lah. First daripada situlah macam dia ambil berat pasal saya, dia ambil apa cakap, bila saya susah dia bantu, bila dah saya rasa tak sayang, pada mula kat situlah saya dengan dia terjebak. Macam orang kata perempuan kalau dah berdua dengan lelaki, mesti ada nafsu benda yang tak diingin kan. Daripada start situ saya macam suka buat benda tu dengan dia saja. Saya kenal dia umur 19, lepas umur 20 baru ni, tahun ni 23 baru saya mengandung. Maknanya dalam macam 3 tahun tu tak pernah lah. So saya tak terfikir pun boleh melekat. Umur saya 16 tahun saya dah start kerja. Tapi saya duduk dengan family lah, maksudnya dengan kakak saya. Saya duduk dengan kakak saya kerja. Saya lebih suka bekerja daripada sekolah. First mak marah lah sebab mak suruh sekolah kan, tapi saya tak suka. Lepas
arwah nenek saya meninggal, mak saya tahu hati nak paksa-paksa saya sekolah. Terus mak saya cakap, okey, nanti mak saya berhentikan saya sekolah. Lepas tu, tapi kau kena naik dengan kakak kau duduk dengan kakak kau. Sebab mak tak dapat nak jaga. Mak dengan ayah kandung cerai. So, saya hidup dengan mak dengan arwah nenek. Sebelum arwah nenek meninggal, saya duduk dengan arwah nenek selama saya 2 bulan lepas lahir sampai umur saya 14 tahun. Lepas tu baru mak saya ambil duduk dengan dia. Sebelum saya duduk dengan mak memang tak rapat lah. Sebab saya dengan arwah nenek kan. Dengan adik-beradik pula, saya hanya rapat dengan kakak saya nombor 4. Yang lain saya kurang. Time yang umur 16 tu saya kerja dekat KL, dekat Puchong. Lepas tu bila umur saya yang mak saya sakit tu, saya balik, saya tak kerja lagi. Nak dekat sebulan setengah lah saya duduk dengan dia, saya jaga dia. Lepas daripada tu, mak saya dah sihat, saya minta izin dengan mak saya nak kerja luar. Saya kerja, first time saya dapat kerja kedai baju, tak silap saya. Kedai baju dekat Melaka. Saya time tu pula duduk dengan kakak angkat saya. Kakak angkat saya ni pun macam sosial jugalah, tapi dia janda kan. Memang saya sewa dengan dia sebab saya cari rumah. So dia kata dia ada bilik kosong, nak sewa dengan dia boleh je. So saya sewa lah dengan dia. Dia ajar saya pergi kelab, dia ajar saya kerja-kerja macam dia bukan kelab, cuma macam kat situ dia macam dia buka restoran, tapi sama tu orang putih, macam orang putih-putih je lah yang datang. Makan dia punya makanan ringan, lepas tu ada air arak macam tu lah. Pasangan tu dia pun kenang kakak saya. So mak kakak saya ni macam kadang kakak saya bawa ajak adik-beradik dia datang, adik-beradik dia lelaki kan. Bila tu adik-beradik dia pun bawa yang pasangan saya ni. So daripada situlah saya kenal, daripada rumah tu. Time tu umur 20 tahun. Lepas birthday saya, dia sambut birthday saya, dia yang bagi saya hadiah. Daripada situlah kita start, daripada situ bulan berapa saya tak ingat. Saya bercinta dengan dia, saya mulakan hubungan dengan dia. For first, saya tak berani lagi beritahu. Time tu saya masuk hospital pun, kakak saya, time saya nak keluar tu terpaksa kena kontak dengan kakak saya. Saya ada pendarahan. Time mengandung 5 bulan. Ada pendarahan sikit. Lepas tu saya nak keluar tu, saya tak tahu nak minta tolong siapa. Saya doa je lah, minta kepada Allah mudahkan urusan. Saya cakap dengan kakak saya. Memang kakak saya marah, tapi dia kata dah benda dah jadi, daripada saya lari tak tahu ke mana nanti jadi lebih teruk. Dia kata tak apa, dia uruskan dengan mak. Lepas tu bila dah sampai, kakak saya suruh rehat, mandi, dia pergi jumpa mak. Dia pergi jumpa mak, dia cakap dengan mak, adik mengandung. Tapi mak tak percaya sebab mak tahu saya ni jenis yang benda yang macam ni mak tak percayalah bagi saya, untuk saya. Lepas tu kakak saya cakap serius adik mengandung. Mak boleh gelak-gelak lagi. Sampai satu tahap abang ipar saya yang bersuara, mak, adik memang betul-betul mengandung dah 5 bulan. Lepas tu mak saya terus terdiam. Lepas tu mak saya termenung, kakak saya cerita, mak saya termenung. Baru mak saya minta cakap dengan adik, tinggalkan budak lelaki tu. Lepas tu nanti apa-apa urusan mak saya uruskan. Mak saya cakap macam tu. Dia tak pernah nak cakap apa-apa kan. Dia cuma tanya saya nak jaga ke macam mana. Saya cakap memang nak jagalah. Takkan nak bagi orang ke, sebab saya yang penat mengandung kan semua. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia kata okey lah. Tapi lepas tu 5 bulan saya mengandung, family dapat tahu. Saya cubalah cakap dengan family, dia nak bertanggungjawab, tapi mak tak bagi sebab suami orang. Mak suruh tinggalkan dia. Mak cakap mak boleh ambil kau, mak boleh jaga kau, dengan anak kau pun mak boleh terima. Saya nak rahsiakan orang, lebihkan keluarga dahulu daripada orang luar. Kalau nak mak dengan ayah lah, dengan nasihat diorang. Sebab nasihat diorang tu ada kebaikannya. Kalau kita tak dengar, keburukannya macam ni lah. Boleh mengandung. Kalau boleh macam nak kenal dengan seseorang lelaki tu, tanya pada mak. Sebab orang tu lebih tahu
latar belakang seseorang tu macam mana. Jangan terlampau sayangkan lelaki tu sampai mak pun kita abaikan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hairunisha binti Roslan, selaku pengurus di Darul Wadah lah. Saya berkhidmat dekat sini hampir 5 tahun lebih baru juga saya rasa. Kalau ikutkan Darul Wadah ini sebenarnya ditubuhkan pada September 2008. Jadi kalau ikutkan sekarang ni dah 12 tahun lah. Diasaskan oleh Ustazah Hazrina Abdul Razak. Itu pengetua Darul Wadah lah. Objektifnya adalah untuk perlindungan sementara kepada golongan remaja dan juga memberi sokongan moral dan juga pemulihan. Pemulihan itu dari segi akidah, dari segi rohani dia, dari segi spiritual. Sebab dekat sini kita berfokus kepada spiritual. Kemasukan di sini lebih kepada kes-kes yang terlanjur. Kes hamil luar nikah lah ya. Sama ada dia mengandung ataupun tidak. Dan juga ada yang terlibat dengan masalah akidah, akhlaknya terpesong. Maknanya kita cuba bantu untuk kembali kepada agama lah, kepada agama yang benar lah. Dari segi umur, biasanya yang paling muda saya kata 15 tahun sampai yang untuk terkini lah 39 tahun. Di Darul Wadah ni alumni yang paling tu pun paling kurang pun tengah buat, dah habis master, mungkin dah sambung PhD. Sebab dia orang ada pendidikan kan, dia orang berlatar belakangkan tu. Macam tu. Cuma tersilap je sikit puan. Tersalah langkah. Macam tu. Saya adalah pakar pediatrik dan saya baru habis subkepakaran dalam General Pediatrics and Child Health. So subkepakaran saya ni, saya banyak deal dengan kanak-kanak istimewa, kanak-kanak berkeperluan khas dan juga yang kanak-kanak yang dicederai atau dianiayai. Yang ini termasuklah dalam SCAN team lah. SCAN team tu ialah Suspected Child Abuse and Neglect. Jadi short form dia SCAN, SCAN team lah. I will give my data. Kalau statistik tahun 2019 ni, terdapat 157 kes yang telah direport. Daripada 157 kes tu, 23 kes physical abuse. The sexual abuse, penderaan seksual 42% daripada kes yang direport. Dan kita juga tengok infant of single mother. Bayi yang lahir dan ibunya tak berkahwin. Maksudnya kira bayi luar nikah lah ya. Jadi yang ni peratusannya pun bertambah. Jadi dia tu sebanyak 43%. Jadi kalau kita combine ni 42%, 86% daripada kes yang direport tahun 2019 adalah bahagian sexual abuse atau penderaan seksual. Jadi kalau kita tengok trend tu, kebanyakannya berlaku kalau kita kata consensual, dia katakan consensual, dia suka tapi sebenarnya kanak-kanak ni tak faham benda tu salah. Sebab tu kalau dari segi penderaan seksual tu berlaku kurang dari 16 tahun, dia boleh disabit, statutory rape. Jadi yang kebanyakannya dia memang bersama dengan teman lelaki. Kalau statistik saya bersama teman lelaki. Dan ini memang kebanyakannya remaja lah. Tapi ada juga kes ni yang disebabkan orang yang dikenali dan orang yang tak dikenali. Tahun ni saya tak habis lagi analyse data, tapi setakat Januari sampai November tahun ni menunjukkan peningkatan. Kalau dari 2019 sebanyak 157, tahun ni sampai November tahun ni dah 174 dah. 174 cases. So sama juga trend dia. Hanya 8% atau 14 orang daripada 174 itu adalah physical abuse, penderaan fizikal. Selebihnya 92%, maknanya dari segi penderaan seksual ataupun kelahiran bayi tanpa nikah ni sebanyak 92%. Jadi peratusan ni sangat membimbangkan dan memang trend dia sama ya. Majoriti disebabkan oleh teman lelaki dan berlaku di luar kawasan rumah ya, tanpa pengawasan ibu bapa.
Jadi apa yang berlaku dalam society kita ni sangat menakutkan lah. Kita kena sama-sama lah, maknanya dari segi start from the family, start from young, and bagi pendidikan dan perhatian kanak-kanak ni nak kasih sayang kat rumah. Kalau dia tak ada kasih sayang kat rumah, dia akan cari kat luar, dan itu yang banyak yang terjadi pada kanak-kanak yang terabai ni. Dia sebenarnya dahagakan kasih sayang. So sebabnya kita kena sayang anak-anak kita, kita kena bagi education, both education ni dan juga pendidikan agama, supaya kita tahu apa peringkat dia. Kita start awal dari segi education atau bagi ilmu pasal safe touch dan sebagainya, dan bergantung pada remaja atau tu perubahan-perubahan, terangkan pada perubahan-perubahan yang dia akan lalui dalam proses menjadi remaja. Sentiasa bersama anak-anak, you have to build trust, kena percaya apa yang anak tu cakap, dan juga act on it, dan juga kena beritahu plan dia kalau apa terjadi, that where to get help. Kalau kat rumah bagi tahu ibu apa, kalau benda tu berlaku kat sekolah, macam contoh cikgu tadi buat kat dia, kena beritahu guru besar ke apa atau cikgu yang lain. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan Atirah dan tim.